Hai, Assalamualaikum. Saya Daniel Nawawi. Saya Syafiqah Suhaimi. Anda bersama lagi dalam OBTV. Betul tu. Untuk minggu ni kita ada dua story hangat untuk netizen. Berita yang pertama tentang apa tu, Pika? Berita yang pertama, kisah seorang lelaki yang unik sebab dia bernikah tapi di sebalik selepas nikah dia tu ada kisah tersendiri. Okey, story yang kedua pula pasal apa? Kisah yang kedua, kisah seorang adik yang orang kata, nak kata sedih ke nangis ke tak tahulah. Tetapi dia menyambut hari kelahirannya dengan 1001 memori. Memori sedih ataupun happy kita tak tahu. Kita kena tunggu kejap lagi. Jom kita layan OBTV. Pika. Ya. Perkahwinan itu satu perkara yang indah dinantikan oleh semua yang belum kahwin. Okey. Yang dah kahwin pun kadang-kadang nak kahwin lagi. Oh, macam ya. Ya, betul. Cerita pasal kahwin ni sebenarnya cerita pasal apa ni? Sebenarnya saya nak kongsikan satu momen yang mana momen ini berlaku apabila seorang lelaki yang kalau kita tengok videonya adalah satu video pernikahan tapi sesuatu yang di luar jangkaan berlaku pada hari itu juga. Saya tahu video yang awak nak kongsikan ni ada plot twist di hujungnya. Tetapi sebelum tu kita nak beritahu penonton bahawa video ni berlaku di Indonesia, negara jiran kita, bukan di Malaysia. Betul tu, Pika. Nampaknya majlis pada hari itu berjalan seperti biasalah. Betul. Berjalan lancar selepas lelaki itu bernikah dan sebagainya. Tapi sesuatu berlaku apabila lelaki itu nak tanda tangan borang. Yes. Betul. Masa tu berlakulah sesuatu yang luar jangkaan apabila pengantin lelaki tu berdiri dan bercakap, "Hari ni saya talak Yati." Lelaki tu terus talak masa tu juga lepas bernikah. Dan selepas tu majlis jadi tak terkawal lah. Dan memang ramai nak bergaduh. Tapi pelik lah macam mana boleh sampai jadi macam tu? Sebab dia bernikah dan talak tak sampai beberapa minit lah. Yang setahu saya lah. Betul-betul. Punca dan sebab perkara itu terjadi kita masih tak tahu lagi, Pika. Tapi bila fikir-fikir, kesian juga kan pengantin perempuan tu, Pika. Yelah, tapi dan saya pelik lah. Macam dekat Malaysia sendiri, prosedur nak nikah tu banyak borang, banyak apa. Tak tahulah dekat Indonesia. Tapi bayangkan, dia melalui prosedur tu hanya semata-mata untuk buat macam tak tahulah sama ada balas dendam ke apa ke, Allahualam lah. Wallahualam. Kita doa yang baik-baik. Semoga mereka jumpa jalan penyelesaian yang terbaik untuk mereka. Betul tu. Okey, Pika, sekarang ni kita berada dalam fasa PKPD, betul? Yes, betul. Teringat dulu-dulu masa kalau kita sambut hari jadi kita dengan kawan-kawan, mesti kita berkumpul satu tempat. Betul kan? Meriah. Bercerita pasal birthday ni, Pika. Kami nak kongsikan satu video pendek yang mana video ni sedih, Pika. Sedih macam mana tu? Sedih sekali. Kalau video ni boleh dibagi tajuk, saya nak bagi tajuk dia Kalau Dah Tak Ada Rezeki. Oh, drama betul. Memang amboi sangat kan. Tapi betul, saya ada jugalah tengok video. Tapi nak kata sedih tu, kelakar pun ada. Sebab mengenai seorang kanak-kanak ni mendapat sebuah bungkusan sempena hari lahirnya. Dah wow lah, siap dapat belon helium yang zaman sekarang trend tu. Tetapi kegembiraan bertukar menjadi tragedi. Betul. Gitu. Jadi tragedi apabila mimpi ngeri apabila belon itu terbang dengan duit-duit tu sekali, Pika. Yelah, betul tu. Diterbangkan angin. Jadi kesianlah kat adik ni. Dia dah dapat dah hadiah tu kat depan muka dia. Sekali diterbangkan dengan angin-angin. Syahdu gembira dalam tagisan. Tapi kat luar komen pun ramailah yang bersipati dengan nasib adik ni. Tapi nak buat macam mana, Dan? Sebenarnya penjual belon tu pun dah ganti rugi. Dia pun mungkin tersilap ke atau masa hari tu dah banyak sangat orang nak surprise dah PKPD ni, tiba-tiba terlupa letak apa ni. Menurutnya masalah teknikal yang selalunya belon helium akan diikat dengan pemberat katanya. Tapi tak ada pemberat masa tu ke? Tak ada pemberat, sebab itulah belon tu terbang menuju awal. Tak tahulah naik ke sorga gamanya. Kiranya adik tu dapat refund lah. Dapat refund lah. Dapat refund. Baguslah seller tu. Maknanya seller ni kita boleh bagi dia rate 5 bintang lah. Betul tu. Jadi kita dekat OBTV nak ucapkan kepada adik tu selamat hari jadi yang ke-9 tahun. Wow, anak-anak adik tu tengoklah kan kita wish dekat TV ni. Betul, Dek. Tanya adik. Duit tu tak apa, kita biarkan. Kita biarkan. Yang penting kita orang wish. Lepas ni boleh DM akak ya. Ya, betul. Selamat hari jadi. Baiklah, Pika. Okey, disebabkan situasi yang melanda negara kita sekarang ni sangat merisaukan. Betul. Di mana situasi PKP lah kan. Tapi saya rasa sangat bersyukur. Sebab di balik semua yang berlaku, ramai orang yang
berhati murni, Pika. Ya, betul tu. Yang ingin membantu orang yang kurang berkemampuan. Betul kan, tu, betul tu. Sebab apa, saya sebelum saya pergi kerja tadi, saya ada nampak angka ni memberi pamper, memberi sumbangan lah, pamper, susu dekat komuniti tempat saya duduk tu lah. Sebab zaman sekarang ni, kalau kita senang, kita tak boleh tengok orang berlapar. Tapi alhamdulillah, sebab disebabkan food bank ni, jadi kepada sesiapa yang kurang berkemampuan boleh ambil makanan. Yes. Boleh ambil makanan atau keperluan yang disediakan. Tapi dah kata boleh ambil tu, kadang-kadang kena beringat jugalah, kena dah tengok orang belakang. Betul. Janganlah kita bolot semua, kan? Tapi cakap pasal beringat ni, saya teringatlah satu video yang viral baru-baru ni di media sosial, di mana menerusi video tersebut ada satu keluarga ni lah memaparkan seorang wanita mengambil stok bekalan makanan yang terletak di rak stesen minyak. Sebelum dia ambil tu, memang ingatkan macam seorang dah ambil kan. Rupa-rupanya 4 lagi ahli keluarga lain yang dipercayai dalam satu kereta, menaiki kereta yang sama, mengambil juga makanan di tempat rak tu. Ya, saya tengok video tu, Pika. Memang keempat-empat mereka keluar daripada kereta yang sama. Betul. Dan macam rasa bila tengok tu, rasa macam hampir licin lah rak tu dia orang ambil, kan. Risau. Tapi ada juga yang beranggapan mungkin mereka ni dalam keluarga yang berbeza tetapi menaiki kereta yang sama. Awak setuju tak pendapat tu? Saya tak tahulah nak kata macam mana, Pika. Wallahualam. Mungkin ya, mungkin tidak. Kita tak tahu. Tapi itulah, dalam situasi sekarang ni kita sebenarnya harus bantu antara satu sama lain lah. Betul tu. Kalau kita tak bantu, siapa lagi nak bantu? Ya, tapi yang dibantu tu pun janganlah dah bagi betis nak apa. Betul. Okey, kisah minggu ini, Pej, ada macam lebih kurang kisah minggu lepas. Kalau minggu lepas seorang jururawat ni menggembirakan seorang kanak-kanak, sampai kanak-kanak tu pun tak menangis. Untuk minggu ni kita ada kisah seorang bapa yang cuba menenangkan bayi bila menangis tak keruan. Tapi sebenarnya bila cakap pasal bapak ni, Pika, bapak ni sebenarnya diorang boleh jadi sangat kreatif. Betul. Jangan cabar kemampuan seorang bapa. Gitu tiba kan. Dan cerita ni sebenarnya apa yang si bapa ni buat dekat anak dia, Pika? Okey, situasi dia, ibu ni seorang frontliner yang macam tergesa-gesa nak pergi ke tempat kerja. Tetapi macam kita tahulah, anak ni bonding dia masa kecil, dia memang rapat dengan ibu. Memang sedih lah ibu nak keluar bekerja, tetapi ibu pula tak sempat lah nak dodol ke, nak pujuk anak tu. Jadi menangis melalak lah anak tu. Tapi selepas itu, macam orang cakap, bapa ni sangat kreatif. Apa bapa tu buat, Ben? Bapa dia datang macam hero, Pika. Ayah dia angkat dia, letakkan dia masuk dalam kain batik yang ayah dia pakai, yang dikendongkan. So dia jadi macam buayan tau, Pika. Betul. Amazing. Memang amazing lah. Saya ada jugalah tengok, sebab perkara ajaib berlaku selepas itu apabila kanak-kanak tu tak nangis, terus diam duduk dalam gendongan ayah dia tu kan. Siap mata layu-layu gitu, ngantuk. Dah elok-elok nangis, bapa punya penangan tu hebatnya. Memang terus mengantuk budak tu. Dan tengok di ruangan komen pun ramai yang kagum dengan apa yang dilakukan oleh si bapa ni. Betul. So kurang-kurangnya si ibunya tahulah yang suaminya boleh menjaga anak di rumah, kan. Jadi salutlah kepada kaum-kaum bapa di luar sana yang kreatif untuk menjaga anak. Baiklah, kisah yang pertama kita nak kongsikan macam biasa, Dan. Ya. Sebelum ni kita dah pernah pun kongsikan mengenai pengalaman rakyat Malaysia ketika mengambil vaksin. Betul. Macam-macam ragam, macam-macam hal. Ya, macam Caprice, Nabila Huda dan ramai lagi lah. Betul, semua lucu. Betul? Betul. Tapi kali ni kita nak ceritakan pasal seorang makcik ni. Tapi sebelum itulah nak cakap vaksin ni, waktu nak ambil tu, sebelum ambil tu memang seram pun. Seram, tak tahulah, macam saya takut jarum. Saya tak tahu kalau awak macam mana. Sebab saya seorang penderma darah yang tegar. Jadi saya tak takut jarum. Jarum is nothing lah. Faham. Tapi kan sebenarnya waktu sebelum cucuk tu je kita rasa nervous. Tapi bila dah cucuk tu, alah, tak rasa pun. Tak rasa apa pun. Dalam OBTV kali ni kita nak berkongsi lagi momen bila rakyat Malaysia kena cucuk. Betul, Patch. Dalam banyak-banyak ragam, saya rasa yang paling luar biasa, kalau kita takut, biasa kita tutup muka, kan? Tutup mata. Tutup mata. Macam takut macam tu. Akak ni, dia tutup muka tau. Tapi dengan pelitup muka. Dengan pakai benda ni. Mas ni dia tu tarik sampai tutup mata. Dia tutup lagi ni. Memang kelakar, rare, kan? Ini memang rare. Akak ni memang betul nervous sampai dia boleh tutup the whole face dengan pelitup muka tu. Betul. Sampailah beberapa orang yang bekerja di situlah datang untuk tenangkan akak ni.
Gila tu, tengok macam akak tu selawat tak henti. Selawat tak henti satu. Lepas tu dia paksa pula pekerja-pekerja kat situ untuk berselawat sama dengan dia. Amazing akak. Lucu akak ni, lucu. Tapi beberapa minit selepas itu, akak itu pun berjaya disuntik vaksin. Alhamdulillah. Walaupun pun saya tabik dengan akak ni. Sebab apa? Takut-takut pun dia masih nak ambil vaksin. Sebab apa? Sebab dia nak lindung diri, lindung semua. Baiklah Patch, dalam sebuah kisah percintaan Patch, kena ada sifat setia. Kena ada percaya. Dan juga bertolak ansur. Cara awak cakap ni macam awak bagi-bagi hint yang awak ni memang dah berpunya kan sebenarnya? Belum punya-punya. Oh, belum punya-punya. Awak dah punya-punya ke? Tak ada. Tak ada. Okey, maksudnya kita belum punya-punya lah. Okey, tak apa Patch. Untuk berita yang seterusnya ni bukan nak bercerita pasal saya sebenarnya. Ceritanya adalah mengenai nasib yang perlu ditanggung oleh seorang insan yang bernama Suami. Lelaki. Yang bernama lelaki. Nak dijadikan cerita, seorang lelaki ini menyulam cinta selama 7 tahun. Menyulam baik-baik cinta selama 7 tahun. 7 tahun, bukan sekejap Dan, lama Dan. Dan sudah pun bertunang dengan tunang pilihannya lah. Okey. Dan lelaki ini sanggup, dia daripada Melaka, dia datang all the way ke Pulau Pinang untuk menghadiri majlis pertunangan itulah. Tak cukup dengan tu Patch, lelaki ni juga berkongsi beberapa foto mereka membeli barang bersama. Contoh macam baju nikah. Dia beli cincin sama-sama dan sebagainya. Macam biasa orang bercinta nak kahwin. Sehinggalah pada satu hari berlaku satu perselisihan faham mengenai persiapan perkahwinan. Ini pun perkara biasa Patch. Tapi apa yang tak biasanya, kenapa Patch? Sambung cerita. Sebelum tu macam itulah orang kata dugaan bila nak ke jenjang kelamin ni kan. Time-time tunang itulah yang paling banyak dugaan sebenarnya. Apa yang lebih sedih lagi Dan, lelaki ini dapat tahu yang bekas tunang dia tu telah pun bertunang dengan orang lain tak lama selepas dia orang putus. Anda kat rumah kena tengok video ni. Memang sedih rasa. Kesian. Ya, betul. Kalau saya jadi lelaki tu Patch, saya redha. Saya redha. Dan kita doakan yang lelaki ini dapat jodoh yang lebih baik. Betul. Mungkin ada hikmah di sebalik segala kejadian ini. Baiklah, itu sahaja Obi TV kali ini. Untuk artikel-artikel yang menarik, korang boleh pergi ke www.ohbulan.com. Dan banyak lagi video menarik, boleh ke YouTube Oh Bulan Official. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sekali. Sebab subscribe itu percuma. Betul. Untuk netizen yang nak menyaksikan Obi TV akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 7.55 malam hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi dan saya Patch Mono. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.